Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Tun Haji Jamaluddin bin Haji Hamid, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, seterusnya barisan guru-guru yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur ke Hadrat Ilahi kerana dapat bertemu dengan para hadirin sekalian dalam program amalan Gaya Hidup Sihat pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak jabatan kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Pemakanan Sihat. Baiklah, dalam kerangka gaya hidup sihat, komponen utama yang harus dititik beratkan ialah pemakanan yang sihat. Secara amnya, makanan ini berfungsi sebagai pembekal tenaga dan berperanan dalam perkembangan mental dan fizikal seseorang. Apakah itu pemakanan sihat ya? 3 prinsip asas untuk pemakanan sihat. Dengar, yang pertama ialah seimbang. Seimbang ini bermaksud termasuklah semua kumpulan jenis makanan seperti bijirin dan ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan protein, kekacang, susu bagi mendapatkan nutrien yang diperlukan setiap hari. Yang kedua ialah sederhana. Maksudnya, berapa banyak kuantiti yang kita makan? Pilih hidangan yang sesuai, tidak terlalu sikit atau banyak. Pilih saiz normal atau kongsikan hidangan yang besar dengan keluarga, bukan makan sendiri ya. Ketiga, pelbagai. Tiada satu makanan yang mengandungi semua zat makanan. Jadi, makan pelbagai jenis makanan boleh membekalkan nutrien yang berbeza yang diperlukan oleh tubuh kita. Dengan mengamalkan 3 prinsip yang saya sebutkan tadi, kita akan makan dengan betul, menikmati makanan yang sihat dan memenuhi keperluan tenaga dan nutrisi tubuh setiap hari. Seterusnya, kenapa kita harus makan dengan sihat? Makanan yang sihat dapat membantu mencegah kekurangan zat makanan dan mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Ramai orang sekarang makan lebih banyak makanan segera yang tinggi kalori, lemak kurang baik dan suka makan atau minum makanan yang manis dan tidak makan cukup buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin yang tinggi serat. Jadi, ini menyebabkan penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit yang lain. Hadirin sekalian, di sini saya tunjukkan terdapat 2 panduan visual yang boleh memudahkan anda semua mengamalkan pemakanan secara sihat, iaitu pertama, piramid makanan Malaysia dan kedua, pinggan sihat Malaysia, suku separuh. Pernah dengar tak? Pertamanya, piramid makanan Malaysia boleh membantu kita memilih hidangan yang sesuai untuk pelbagai kumpulan makanan. Jadi kita lihat seperti skrin yang ditunjukkan ini, piramid ini terdapat 4 aras dan 5 kumpulan makanan. Sebelum kita pergi secara lebih mendalam, saya hendak memastikan semua orang tahu perubahan kepada piramid makanan ini. Pada tahun 2010, sumber karbohidrat berada pada dasar piramid yang paling bawah. Sayur-sayuran dan buah-buahan pada aras kedua. Makanan yang diletakkan di bawah, yang ini dasar piramid, perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan makanan yang lain. Kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan mengikut rekod yang terbaru yang terkini telah dipindah ke dasar piramid. Ini bermakna sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak, sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Buah-buahan dan sayur-sayuran ini merupakan sumber vitamin, mineral dan serat yang penting untuk mencegah sembelit, seperti meningkatkan keupayaan badan dan mengurangkan penyakit tidak berjangkit. Seterusnya, aras kedua dan hidangan
Ini digalakkan. Digalakkan apa? Digalakkan kita tukar biji yang berproses ke biji yang penuh. Aras ketiga, iaitu sumber protein. Semakin tinggi ke atas, iaitu ke piramid itu, sajen itu perlu dikurangkan. Yang paling atas piramid seperti lemak, minyak, gula dan garam harus dihadkan ya pengambilan, kerana pengambilan yang banyak akan menyebabkan penyakit tidak berjangkit. Piramid makanan 2020 juga mengambil kira keperluan air kosong sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari untuk mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan dan memastikan tubuh anda cukup hidrat. Seperti sistem perkumuhan, penghadaman, pertahanan badan, peredaran darah dan lain-lain. Garis panduan visual yang kedua adalah pinggan sihat Malaysia. Seperti yang saya tunjukkan di skrin ini, suku-suku separuh. Ini adalah alat visual yang menunjukkan jumlah makanan bagi setiap kumpulan makanan yang harus dimakan agar mencapai diet yang seimbang dan sihat. Suku yang pertama daripada sumber karbohidrat seperti nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Suku yang kedua dari sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur dan kekacang, manakala separuh lagi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, isi utama pemakanan sihat ini ialah yang pertama, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Sarapan, makanan tengah hari dan juga makan malam. Yang kedua, makan 1 atau 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Yang ketiga, digalakkan makanan hidangan yang tidak bergoreng tanpa santan. Kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Jika anda mengamalkan pemakanan sihat ini, bukan sahaja anda dapat meningkatkan, membantu dalam pengurusan berat badan, tapi mengurangkan risiko juga penyakit jantung dan kencing manis. Secara kesimpulannya, saya harap tuan-puan dapat mengamalkan apa yang anda telah dengar dan saya harap semoga tuan dan puan dapat memahami apakah pemakanan yang sihat serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati Tuan Guru Si Majlis yang berusaha Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid, serta barisan guru yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Siti Rahmah binti Baduri, merupakan seorang kaunselor di Jabatan Pendidikan Islam Negeri Johor. Pernah berkhidmat sebagai seorang guru di sekolah agama Majidi Baru sambil belajar, mengambil bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling di UPM Serdang selama 2 tahun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak jabatan kerana sudi menjemput saya sempena program kita hari ini, iaitu program Gaya Hidup Sihat, untuk menyampaikan ceramah tentang bagaimana cara menguruskan stres dengan cara yang berkesan. Baiklah, para hadirin sekalian, amalan gaya hidup sihat bukan saja tentang amalan pemakanan sihat yang kita ambil seperti yang dikongsikan oleh pakar pemakanan kita dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, iaitu Puan Zanifah Muhammad sebentar tadi. Tetapi ia juga melibatkan tentang bagaimana cara kita menguruskan tekanan atau stres yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Baiklah, para hadirin sekalian, apakah yang anda faham tentang stres? Secara umumnya, apabila kita sebut pasal stres atau tekanan, kita akan terfikir tentang mereka yang sakit kepala, suka marah-marah, mempunyai tingkah laku yang agresif, mempunyai perubahan selera makan, sukar untuk tidur, berada dalam kesedihan, kemurungan. Ini menunjukkan stres adalah sesuatu tindak balas emosi, fizikal, mental oleh seseorang individu apabila mereka mengalami perubahan. Perubahan ini bermaksud apabila mereka mengalami masalah
dalam kehidupan mereka seperti masalah kewangan, masalah hubungan, masalah di tempat kerja dan sebagainya. Secara semula jadinya, semua orang mengalami stres. Para hadirin sekalian, tindak balas setiap individu adalah berbeza walaupun mereka mengalami stres. Tindak balas ini adalah tidak sama antara satu sama lain. Maksudnya kat sini, setiap orang memang akan ada rasa stres atau tertekan dengan sesuatu perubahan yang berlaku dalam hidup mereka. Namun begitu, jika stres ini tidak diuruskan dengan cara yang berkesan, ia akan menimbulkan banyak penyakit lain yang lebih serius. Contohnya, gangguan kesihatan mental, sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Di samping itu, mereka yang stres dan tidak menguruskan dengan cara yang baik akan mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minum alkohol ataupun mengambil ubat-ubatan yang terlarang untuk menenangkan hati mereka. Menyedari isu ini, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyarankan amalan yang mudah untuk kita lakukan sebagai cara untuk menguruskan stres. Amalan ini dikenali sebagai 10B. Baiklah, para hadirin sekalian, apa yang terkandung dalam 10B ni? Baiklah, B yang pertama adalah bersyukur. Dengan bersyukur, kita tidak membanding beza kehidupan kita dengan orang lain. Jadinya kita akan rasa lebih tenang dan bergembira dengan apa yang adanya dalam diri kita. Okey, baiklah. Yang B yang kedua adalah bernafas dengan lebih teratur. Apabila seseorang menghadapi stres, pernafasannya adalah laju secara tidak langsung. Oleh itu, orang yang mengalami stres ini perlu bernafas secara perlahan dan mengulangi pernafasan yang perlahan ini sehingga mereka rasa lega dan rasa tenang. Mereka boleh melakukan pernafasan secara perlahan ini dengan cara merapatkan bahu ke telinga, tarik nafas pejam mata sehingga mereka rasa lega. Hadirin sekalian, seterusnya adalah bicara diri, di mana merupakan satu refleksi diri yang boleh kita amalkan dengan cara ABC, iaitu awareness. Awareness tu kita cari tahu apa penyebab kita rasa tertekan. B adalah balancing, dengan mencari keseimbangan antara kesan positif dengan kesan negatif. Contohnya macam kalau kita kena tegur untuk sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, ia merupakan apa kesan pada diri kita. Yang positifnya, kita dapat betulkan apa yang kita silap. Negatifnya, mungkin kita rasa malu bila kena tegur kan. Tapi kita cari keseimbangannya. Apa yang lebih penting. Sebenarnya kita ambil yang positif lah. Kalau negatif, nanti kita akan lakukan je kesalahan tu, betul tak? Okay. Amalan bicara diri yang seterusnya tadi B dah kan. So adalah C. C adalah control, di mana macam mana kita nak kawal kawal diri kita menerima sesuatu tu dengan positif atau negatif. Benda ni memang susah mula-mula, tapi bila kita selalu buat, dia akan menjadi satu kebiasaan dan mudah untuk kita menangani stres. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah beribadat, di mana ini adalah fitrah manusia lah. Bila mereka mengalami masalah ataupun kita ada rasa tak tenang, kita akan kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan solat, berzikir, supaya kita akan rasa lebih tenang dan lebih mengharap kepada Allah. Okey. Yang seterusnya adalah berkongsi perasaan, di mana kita boleh berkongsi apa yang kita rasa dengan orang yang kita percaya, sama ada kawan, keluarga ataupun orang-orang yang terdekat, supaya apa yang kita rasa, apa yang kita hadapi tu rasa kurang sikit beban tu. Walaupun kita tak dapat nak selesaikan masalah tu
secara terus, tapi sekurang-kurangnya dia dapat melegakan hati kita dan menenangkan kita lah. Okey, yang seterusnya adalah berehat daripada rutin, di mana bila kita asyik dengan benda yang sama je hari-hari, kita memang akan rasa stres. Kita duduk pandang benda tu pun, tapi kita still tak boleh nak dapatkan jalan penyelesaian. Tu pun macam membuang masa. Lebih baik kita undur diri sekejap, kita pergi bercuti ataupun buat sesuatu yang kita suka supaya kita lebih tenang. Mendengar muzik juga merupakan salah satu cara kita berehat daripada rutin yang biasa kita buat. In English word, dia cakap apa? Take 5 macam tu. Okay, so B yang ketujuh, okay, perhatian sekalian, B yang ketujuh adalah berurut. Dengan urut ni dapat membantu merehatkan otot-otot yang tegang. Bila kita stres kan, otot kita semua tegang. So bila kita berurut, kita buat terapi diri, kita akan rasa lebih tenang, lebih nyaman. So bila kita rasa tenang ni, kita akan fikiran kita tu akan lebih positif. Kita akan dapat tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita jugalah. Okey, B yang ke-9 adalah beriadah. B yang ke-8 dan ke-9 ialah beriadah dan bersenam. Okey, beriadah ni biasanya kita buat benda-benda yang kita suka lah. Kita luangkan masa dengan keluarga, kita lupakan sekejap apa yang masalah-masalah yang timbul, supaya kita lebih tenang. Jadinya stres tu tak akan menekan kita sangat. Jadi kita relax, tenang, bersenam, berkemah, berkelah, itu dapat menenangkan lah. Okey, baiklah hadirin sekalian, rasanya kita dah sampai ke B yang terakhir, iaitu B yang ke-10, iaitu berfikiran positif. Okey, berfikiran positif ni kita jangan mudah mengalah, jangan rasa rendah diri bila kita ada ujian yang datang. Kita mencari peluang di sebalik apa yang kita hadapi tu, kita cari peluang, cari hikmahnya. Kita jangan fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada jalan penyelesaian, supaya kita sentiasa memperbaiki diri kita lah, supaya kita jadi lebih baik. Okey, jadi kesimpulannya, pengurusan stres ni adalah tanggungjawab setiap individu dan juga persekitaran kita, supaya kita terhindar daripada gejala-gejala yang tidak sihat serta sebarang penyakit yang akan menjejaskan kehidupan seharian kita. Saya harap perkongsian ini dapat memberi lebih pencerahan kepada para hadirin sekalian, dan sama-samalah kita sayangi diri kita dan sentiasa bersikap positif. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Pengarah Jabatan Agama Johor, iaitu Tuan Haji Jamuluddin bin Haji Abdul Hamid, serta barisan guru dan hadirin yang dirahmati sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit tentang lebih kepada senaman melegakan sakit pinggang. Sebelum saya meneruskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai Ustaz Muhammad Taufik dan juga jurulatih di Sekolah Agama Asy'arawi Taman Mount Austin, dan saya juga sebagai seorang guru. Selain daripada jurulatih, saya mengajar juga. Okey, senaman melegakan sakit pinggang. Apakah itu sakit pinggang? Sakit pinggang adalah satu simptom yang menyebabkan kesakitan pada bahagian pinggang
Ianya lazim berlaku kepada semua orang, kira-kira 90% populasi. Sakit ini sangat kompleks kerana ia berpunca daripada otot, ligamen, saraf, dis dan sendi fasid. Baiklah, penyebab sakit pinggang. Strain pada otot atau ligamen, masalah struktur yang koyak, teknik mengangkat yang salah, angkat barang yang berat, posisi duduk yang salah dan lain-lain sebab spine cancer, cauda equine syndrome, infeksi pada spine dan penggunaan tilam yang tidak sesuai semasa Kenapa kita perlu bersenam? Iaitu mengurangkan sakit, menguatkan otot kaki, mengurangkan ketegangan pada kaki, meningkatkan peredaran darah pada kaki, mengekalkan kandungan cecair di dalam sendi. Arahan: lakukan senaman ketika anda benar-benar sihat. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 2 kali sehari, regangan secara perlahan dan tahan 10 hingga 15 saat. Bagi senaman kekuatan, tahan 10 saat. Jangan menahan nafas semasa senam. Ulang setiap senaman sebanyak 10 kali. Berhenti melakukan senaman sekiranya sakit. Okey, kita akan seterusnya. Kita pergi cara-cara yang pertama, iaitu single knee to chest stretch. Pertama sekali, kita tarik lutut ke arah dada. Lakukan pada kaki yang sebelah secara berselang-seli. Tahan 15 saat. Ulang 10 kali. Kita lihat pada gambar macam mana seorang lebih kepada murid tu, dia mengangkat sebelah kaki kanan dia dan dia menahan selama 15 saat. Ulang step ni sebanyak 10 Baiklah, kita pergi kepada yang kedua. Gambar kedua pula menunjukkan double knee to chest stretch. Pertama sekali, tarik kedua-dua lutut ke arah dada, tahan 15 saat, ulang 10 kali step ini. Dan yang ketiga, piriformis stretch. Silangkan kaki ke atas kaki bersebelahan, tarik ke arah dada, lakukan pada kaki bertentang, tahan dia 15 saat, ulang 10 kali. Yang ni pula yang keempat, hamstring stretch. Bengkokkan sendi pinggul 90 dan luruskan lutut sehingga tegak, lakukan pada kaki yang bersebelahan, tahan dia sebanyak 15 saat, ulang 10 kali. Dan seterusnya, bengkokkan kedua-dua lutut dan pusing ke kiri dan ke kanan, tahan 15 saat, ulang 10 kali. Ini dinamakan pelvic rotation. Seterusnya, straight leg raising. Angkat kaki dengan lutut lurus, lakukan pada kaki yang bersebelahan secara berselang-seli. Tahan sebanyak 10 saat, ulang 10 kali. Seterusnya, hip bridging. Bengkokkan kedua-dua lutut dan kemudian angkat punggung sehingga tegak. Tahan 10 saat, ulang juga 10 kali. Lion prayer stretch. Posisi dia sujud, melunjur kedua tangan ke hadapan. Tahan selama 10 saat, ulang step ni sebanyak 10 kali. Kebanyakan step-step ni adalah untuk melegakan pinggang kita. Bagi mereka yang mengalami kebas-kebas kaki ataupun kaki sebelah dia terasa macam orang kata semut-semut macam tu, boleh lakukan step ni. Step ni kalau boleh melakukannya 2 kali sehari paling kurang, supaya perjalanan darah tu berjalan dengan lancar dan menguatkan otot kaki. Dalam pada tu juga menguatkan pinggang kita. Baiklah, setakat ini ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.